Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Nur Syazwani binti Cik Asbullah. Hari ini saya akan present berkenaan dengan bab 2 iaitu kajian literature. Tajuk kajian saya adalah pembinaan, kebolehgunaan dan kesahan multi-transform board sebagai bahan bantu mengajar untuk topik transformasi isometri tingkatan 2. Okey, untuk pendahuluan, saya akan terangkan berkenaan dengan sinopsis kajian yang mana saya ada letak pasal tajuk kajian, tujuan kajian, kepentingan kajian. Yang sebelum ni pun saya ada explain dekat bab 1. Okey, seterusnya, multi-transform board dibina sebagai model untuk mengajar topik transformasi isometri. Dan yang ketiga, bab ini membincangkan tentang kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pembelajaran sebagai sumber rujukan. Okey, untuk masalah untuk point 2.2 iaitu masalah pembelajaran dalam geometri. Part ni dia membincangkan berkenaan dengan inilah masalah-masalah pelajar apabila dia belajar dalam topik geometri. Okey. Yang ni beberapa sumber rujukan yang saya ada ambil, ada 5 semua sekali daripada dalam negara dan luar negara. Macam contoh yang pada luar negara iaitu Chagri Bible 2013 ni, dia membincangkan tentang ni, the mistake and the misconception of the 8th grade students on the subject and angles. Macam tu juga dengan ada first 2011 ni, pasal problems of teaching and learning of geometry in secondary schools in Rivers State in Nigeria. Dia buat kajian dekat negara Nigeria. Okey, yang ni adalah negara lah. Contoh saya ambil daripada daripada lecturer USI sendiri iaitu Dr. Faizal Nizamli Abdullah, iaitu kesahan dan kebolehpercayaan instrumen penilaian kendiri pembelajaran geometri tingkatan 1. Okey, yang ni dia ada juga membincangkan tentang masalah student, yang mana dia ada cakap pencapaian geometri dalam matematik sekolah menengah rendah di Malaysia kurang memuaskan berbanding dengan pelajar sekolah menengah rendah di negara Asia Pasifik. Dekat laporan TIMSS 2015 pun ada cakap. Lepas tu Aisen Ozrem pun dia ada sokong apa yang Dr. Faizal Nizamli ni cakap. Tajuk artikel dia adalah Misconceptions in Geometry and Suggested Solutions for 7th Grade Students. Dia buat yang Aisen Ozrem ni, dia buat kajian dekat sekolah menengah Cyprus dekat Eropah berkenaan dengan tajuk sudut dan bentuk, penjelmaan dan pembinaan geometri. So, hasil kajian yang dia dapat adalah murid ni dia salah faham terhadap tajuk yang diuji dan murid mempunyai pengetahuan asas yang sangat lemah berkenaan dengan geometri ni. Lepas tu yang Safrina ni cakap pula, Safrina dengan Ahmad ni pasal apa, peningkatan kemampuan pemecahan masalah geometri melalui pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hill. Kalau macam dia ni pula, dia cakap pasal murid kat sekolah ni, dia tak tahu macam mana cara untuk selesaikan masalah dalam geometri. Kira ada problem lah kat situ. Okey, seterusnya 2.3 iaitu peranan bahan bantu mengajar dalam PDPC. 2.3.1 bahan bantu mengajar. Yang ni dia more tu apa, pengenalan kepada BBM ni lah. Okey, pasal penggunaan BBM. Okey, yang ni daripada Jankarikova dan Jancharik yang 2017 ni. Tajuk artikel dia adalah Teaching Aids and Work with Models in E-Learning Environments. Lepas tu yang ni daripada Jasmi, Ilyas, Tamuri, Hamzah 2011 ni, amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia.
Okey, yang ni daripada Jaafar. Bahan bantu mengajar BBM dalam pengajaran dan pembelajaran PMP di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Daerah Pontian. Okey. Daripada Jaafar ni saya ada ambil kutipan beliau yang mana dia cakap penggunaan BBM ni sangat penting dalam proses PMP bagi menarik minat pelajar serta meningkatkan prestasi pelajar. Macam saya sendiri kan, BBM yang saya guna, saya letak nama sebagai Multi Transform Board untuk saya ajar topik transformasi isometri. So apa yang boleh saya simpulkan adalah proses PMP yang menggunakan BBM ni dia memberi kesan yang sangat positif pada diri pelajar, yang mana mereka akan mudah faham dan senang untuk mengingat. Okey, sebab BBM ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Lepas tu 2.3.2 penggunaan kit sebagai bahan bantu mengajar. Okey, yang ni saya dah ambil kutipan daripada contoh yang saya ambil daripada ni, yang ketiga ni. Daripada Hanafi, Wulandari dan Wulansari 2017 ni. Tajuk dia Transformasi Geometri Rotasi Berbantuan Software GeoGebra. Yang ni dia cakap pasal geometri putaran sahaja. Rotasi tu putaran. Okey, kutipan dia saya dah ambil, dia cakap penelitian ini bertujuan untuk membantu visualisasi dan menemukan konsep pada transformasi geometri dengan menggunakan software GeoGebra. Dia kit ni banyak sebenarnya tahu. Kita boleh buat software, bahan-bahan yang maujud atau apa-apa je lah yang boleh membantu seseorang guru tu mengajar dalam kelas. Sama juga macam ni, yang point 1 daripada Live CS 2012 ni. Yang dia punya adalah penilaian keberkesanan kit pengajaran transistor bagi aliran vocational. Yang ni dia kit pengajaran transistor, yang ni more to physics lah yang dia punya. Yang ni Hanifah Jambari, Ishak Taman apa semua ni, yang nombor 2 ni. Effectiveness of educational trainer kits to enhance the technical skills for students. Lepas tu seterusnya adalah berkenaan dengan kaedah pengajaran. Yang ni 2.4. Alright. Yang ni 2.4. Daripada Yahya Langgoban dan Savari Mutu 2010 ni, kepentingan kepahaman konsep dalam matematik. Yang ni pemahaman konsep ni memang penting sebab dia memberi gambaran berhubung pembentukan konsep yang betul. Okey, kaedah pemahaman konsep dalam pembelajaran matematik ni memberi keutamaan kepada pembentukan konsep matematik yang dikaitkan dengan pengalaman pelajar itu sendiri. Macam tu juga daripada Kasim dan Zakaria 2015 ni pasal integrasi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Yang ni pasal kemahiran berfikir aras tinggi, critical thinking. Critical thinking. Apa nama? Lupa dah saya. Pemikiran kritis dan kreatif. Lepas tu daripada Milovanovic dan Milovanovic, Obradovic, Milajic 2013 ni pasal applications of interactive multimedia tools in teaching mathematics. Yang ni pengaplikasian multimedia interaktif ni. Kaedah pengajaran dia macam-macam sebenarnya dia boleh guna. Daripada Mariam ni, ni Mariam, Rahim, Abdul Basir, Taha 2011 ni, dia pula pasal keberkesanan penggunaan CD interaktif lukisan isometrik terhadap kemahiran visualisasi pelajar. Yang ni menggunakan CD. Okey, seterusnya berkenaan dengan teori pengajaran. Dalam kajian saya ni, saya menggunakan teori konstruktivisme.
Yang ni daripada sumber rujukan saya ambil ada 2 daripada Rangkuti 2015 dan Sudihartini dan Imuliana 2014. Okey, dia orang bercakap pasal teori pembelajaran konstruktivisme. Okey, teori konstruktivisme ni bermaksud murid ni dapat membina pengetahuan mereka dengan sendiri secara aktif melalui pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada bagi membina pengetahuan yang baru. Jadi macam kit saya kan, multi transform board ni juga digunakan untuk menguji idea dan kefahaman murid dalam proses mengaplikasi dan mengintegrasikan pengetahuan baru mereka bagi topik transformasi isometri. So kita boleh nampak lah kajian saya ni dia ada relate juga dengan teori konstruktivisme, yang mana kit yang saya gunakan ni dia lebih tertumpu kepada pembelajaran ini dia berpusatkan kepada pelajar, bukan kepada guru semata-mata, sebab dia menggalakkan pelajar tu berfikir. Dia akan ada pengalaman sendirilah. Dia tak terlampau pasif bila belajar dalam kelas. Okey, so rumusan ni apa saya boleh buat adalah, pertama, memberi ulasan kajian lepas yang membawa kepada pembentukan dan penggunaan multi transform board. Dan yang kedua, membuat kesimpulan tentang masalah pembelajaran dalam geometri, peranan penggunaan bahan bantu mengajar dalam PDPC, tahap penguasaan pelajar dalam topik transformasi isometri dan teori pengajaran yang digunakan dalam kajian ini. So saya boleh rumuskan semua dalam bab 2 ni. Okey, lepas tu yang tu je lah. Rujukan ni saya ambil balik daripada semua daripada bab 2 ni lah. Bermula daripada 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5, semua saya salin dekat 4 rujukan ni. Okey, itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.